Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, hari ini kita akan teruskan untuk bidang pembelajaran yang ketiga, kelestarian alam sekitar di bawah standard kandungan yang ketiga, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Okey, dalam standard kandungan ini, kita akan memfokuskan kepada dua standard pembelajaran yang utama. Yang pertama ialah di akhir pembelajaran, murid-murid seharusnya dapat menjustifikasikan peranan setiap individu dalam mengurus sumber semula jadi untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Dan yang kedua, kita akan melihat dan membahaskan peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Baik, kita ke standard pembelajaran yang pertama, iaitu melihat dan menjustifikasikan apakah peranan kita untuk menguruskan sumber semula jadi. Okey, jadi dalam standard pembelajaran ini ialah kita diperkenalkan dengan satu teknologi, iaitu kita kenali sebagai teknologi emisi negatif. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi emisi negatif? Okey, teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Teknologi yang digunakan untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Okey. Kita tahu, karbon dioksida, peningkatan gas karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau. Jadi, salah satu cara yang digunakan dalam teknologi emisi negatif adalah melibatkan penggunaan sejenis mikroalga yang kita kenali sebagai mikroalga marine. Okey, bagaimana mikroalga ini berfungsi? Okey, mikroalga adalah sejenis mikroorganisma yang menjalankan proses fotosintesis. Okey, bila kita sebut proses fotosintesis adalah proses yang akan menyerap karbon dioksida, maka di situ kuantiti gas karbon dioksida dapat dikurangkan atau dengan kata lain disingkirkan. Okey. Seterusnya, kita ke standard pembelajaran yang kedua, iaitu kita nak melihat apakah peranan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Baik, okey. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, memainkan peranannya secara efektif untuk menangani isu alam sekitar. Bagaimana? Okey, cara yang paling utama adalah PBB meningkatkan kerjasama di antara negara-negara di seluruh dunia untuk memastikan isu alam sekitar secara global dapat diatasi. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, terdapat beberapa langkah yang telah dijalankan oleh PBB untuk menangani isu alam sekitar. Yang pertama, PBB mencari penyelesaian untuk menangani isu berkaitan dengan perubahan iklim secara global melalui anjuran, persidangan dan perjanjian yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Yang kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan mencukupi. Yang ketiga, melindungi lapisan ozon dengan mengharamkan penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dan yang keempat ialah mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisida DDT. Okey. Sekarang kita lihat pula antara persidangan dan juga perjanjian yang pernah dianjurkan oleh PBB. Okey, salah satu daripadanya yang pertama adalah pada tahun 1992, iaitu persidangan Rio, di mana dalam persidangan ini bertujuan untuk menangani isu alam sekitar secara global. Kemudian pada tahun 1997 diadakan protokol Kyoto, di mana dijalankan untuk mengurangkan pembebasan
pembebasan gas rumah hijau, iaitu pembebasan gas karbon dioksida. Seterusnya, masih lagi dalam isu yang sama yang ingin ditangani dalam Perjanjian Paris 2016, di mana tujuannya adalah untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Okey, di mana kalau kita perhatikan ke semua persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB ini adalah bertujuan untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama-sama antara usaha negara-negara di seluruh dunia. Maksudnya di sini, kalaulah kita nak menangani isu global, isu alam sekitar secara global, kita tak mampu nak mengatasinya, menanganinya secara bersendirian. Kita perlukan kerjasama. Dan inilah usaha-usaha yang telah dijalankan, yang telah dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, jadi itu sahaja untuk bahagian berkenaan dengan isu bagaimana langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Okey, di mana kita melihat peranan individu dan yang kedua, peranan PBB secara global. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Kita teruskan pembelajaran untuk topik-topik akan datang. Teruskan bersama channel Cikgu Arumina.